Pihak yang berkepentingan yang pertama ialah pekerja kerana ia bertanggungjawab dalam mengendalikan perkara-perkara di syarikat. Claire Broth, iaitu pengurus bagi Craven Book, sangat cekap dalam mengendalikan kerjanya kerana dia tahu tentang penggunaan sistem baru itu. Jadi di akhirnya, Claire mengambil keputusan untuk memberhentikan penggunaan sistem baru dan kembali menggunakan sistem yang lama. Hal ini dapat membantu Craven Book daripada mengalami masalah yang lebih besar pada masa akan datang. Pekerja seterusnya ialah Jane, iaitu bekas pekerja Craven Book, pernah mengatakan bahawa masalah yang berlaku antara puncanya ialah kerana pekerja tidak didedahkan tata tertib penggunaan sistem baru tersebut. Oleh itu, dalam hal ini, pekerja perlu didedahkan cara penggunaan sistem baru dahulu sebelum memulakan pekerjaan supaya tidak berlaku kesalahan. Seterusnya, pekerja Tony Green, iaitu bekas pengurus IT di mana dia bertanggungjawab dalam mengawasi projek dari sudut pandangan syarikat dan juga bertanggungjawab untuk mencari perunding yang boleh membantu untuk membuat sistem yang dimahukan oleh Craven. Apabila berlaku masalah kepada sistem baru, Tony hanya mengharapkan perunding untuk melakukan pengubahsuaian untuk menyelesaikan masalah yang berlaku. Juga merupakan pihak berkepentingan. Peter Craven, iaitu bos dan pengasas Craven Book, menggalakkan penggunaan sistem baru dalam pengendalian pesanan pelanggan. Walaupun pekerja Craven Book membahaskan masalah yang berlaku apabila menggunakan sistem baru itu, Peter tidak mengambil sebarang tindakan untuk membetulkan balik keadaan. Seterusnya, pelanggan adalah punca pendapatan setiap perniagaan. Justru itu, pelanggan juga merupakan pihak berkepentingan dalam kes Craven Book ini. Jack Green, yang merupakan salah satu pelanggan Craven Book, mengatakan bahawa Craven Book pernah tersilap menghantar pesanannya. Jack Green pernah dapat kuantiti yang lebih daripada pesanannya dan ada juga pihak Craven Book hanya menghantar kotak kosong kepada Jack Green. Hal ini akan menyebabkan pelanggan tidak mempercayai Craven Book kerana ia akan menyebabkan kerugian bukan sekadar rugi kepada Craven Book, malah kepada pelanggan juga. Dan akhir sekali ialah pihak yang sangat berkepentingan dalam Craven Book, iaitu perunding. John Minter merupakan perunding luar yang mengendalikan projek kepada sistem baru Craven Book. John menerima permintaan Craven untuk membuat sistem berdasarkan apa yang Craven mahukan, iaitu memilih gabungan dua pilihan. John sebagai perunding luar yang berpengalaman perlulah memberi nasihat kepada Craven jika sistem tersebut tidak memberi jaminan sama ada projek penggunaan sistem baru itu berjaya ataupun tidak, kerana jika sistem itu bermasalah akan menyebabkan Craven Book terpaksa mengeluarkan duit yang banyak untuk perbetulkan kembali sistem tersebut. Isu utama bagi kes ini ialah kes Craven mempunyai isu dalam pelaksanaan sistem teknologi baharu yang akan membantu meningkatkan prestasi perniagaan mereka. Tetapi pelaksanaan ini hampir menjadikan perniagaan mereka muflis dan kehilangan banyak pelanggan. Sistem teknologi maklumat baharu ini merangkumi semua operasi perniagaan iaitu pemprosesan, pesanan, perkawanan dan pergudangan. Antara sebab kegagalan mereka ialah Craven tidak dapat menentukan sistem IT yang sesuai. Craven hanya bergantung kepada perunding software sahaja dan tidak melantik pihak yang bertanggungjawab untuk pelaksanaan ini. Seterusnya adalah analisis sistem. Analisis sistem merangkumi penyiasatan awal yang mengumpulkan maklumat yang diperlukan untuk memahami masalah sistem gudang semasa dan sebab-sebab perubahan yang dicadangkan dan untuk membuat keputusan membeli dan mengembangkan sistem baru. Dalam kes Craven Book, Craven memberitahu kepada perunding bahawa sistem yang diinginkan ialah gabungan antara dua konsep yang telah diperkenalkan. Oleh kerana pengembangan produk yang kurang kualiti, John membuat penambahbaikan ke dalam perisian dengan hanya sedikit pemahaman tentang bagaimana kemampuan baru akan mempengaruhi sistem pelanggan mereka. Fasa seterusnya ialah reka bentuk konsep. Pada fasa reka bentuk konsep ini adalah untuk menentukan cara memenuhi keperluan pengguna. Semasa aktiviti ini, John perlu bekerjasama mengenal pasti dan menilai alternatif reka bentuk sistem yang perlu dibuat bersama Tony. Tony pula perlu menerangkan sistem seperti apa yang dia inginkan dan John perlu mentafsir penerangan tersebut dalam bentuk carta alir. John perlu menentukan data apa yang disimpan dan bagaimana data tersebut dapat dimanipulasi dalam pangkalan data. Di akhirnya, John perlu menyampaikan keperluan reka bentuk konsep sistem tersebut. Seterusnya ialah reka bentuk fizikal.
Reka bentuk fizikal ialah menterjemahkan reka bentuk konseptual yang luas ke dalam kod tertentu, input dan output sumber dokumen dan membina pangkalan data. Pasal ini, John perlu menunjukkan hasil reka bentuk, pangkalan data, reka bentuk dan input yang ada pada reka bentuk sistem untuk memastikan spesifikasi dipenuhi. Untuk membangunkan program, John perlu kembangkan prosedur yang ada dan mengawal reka bentuk untuk mengelak daripada berlaku sebarang masalah kepada sistem tersebut. John juga perlu menyampaikan sistem yang dibangunkan itu kepada Craven dengan memberi penjelasan yang jelas tentang penggunaan sistem baru itu. Seterusnya ialah fasa pelaksanaan dan penukaran. Pada tahap ini, pasang dan uji perkakasan dan perisian baru serta melatih pekerja. Setelah itu, penukaran ke sistem baru ini akan selesai. John dapat melakukan pengujian melalui langkah demi langkah untuk meninjau prosedur untuk menentukan sama ada program tersebut beroperasi seperti yang dirancang dan menggunakan salinan transaksi dan fail yang sebenar. Untuk memastikan kepuasan Craven, faedah sistem, kos sebenar, kebolehpercayaan sistem, ketepatan data, kawalan keselamatan dan kesalahan adalah perkara yang perlu diselidiki. Segala masalah yang dijumpai semasa tinjauan harus dibawa ke perhatian pihak pengurusan dan pembetulan harus dilakukan untuk memastikan sistem baru berfungsi dengan efektif agar dapat memenuhi tujuan organisasi. Hai and Assalamualaikum, saya Nur Faiza binti Kamarul Zaman. Saya akan menghuraikan tentang fasa terakhir iaitu operasi dan penyelenggaraan. Fasa terakhir ini melibatkan penyelenggaraan dan kemaskinian yang dilakukan secara berkala di mana tinjauan berterusan sistem dengan penambahbaikan dan pengubahan yang dilakukan sekiranya perlu. Langkah ini adalah ketika Craven Book dapat menyempurnakan sistem jika mereka mahu untuk meningkatkan prestasi atau menambah kemampuan baru. Di fasa inilah perlu diselenggara mengikut persyaratan pengguna tambahan. Pengajaran daripada kes Craven Bookstore. Pertama ialah utamakan perniagaan. Craven telah melaksanakan sistem baru ini tanpa menilai keberkesanan sistem tersebut. Craven hanya inginkan matlamatnya dicapai dengan cepat tanpa memikir nasib perniagaannya. Oleh itu, penilaian untuk sesuatu projek amatlah penting sebelum ingin melaksanakannya secara rasmi. Jika tidak, projek tersebut akan hanya merugikan perniagaan apabila gagal. Perkara ini juga merupakan satu langkah awal dalam memastikan perniagaan dapat dijalankan untuk tempoh jangka yang panjang. Seterusnya ialah pemudahkan perniagaan anda sebelum berkomputer. Antara masalah utama dalam pelaksanaan ini ialah kecederaan dalam proses pengukuran produk. Sistem komputer yang dilakukan oleh Craven ini sering memberikan pengukuran yang salah terhadap berat buku. Pemudahkan perniagaan sebelum berkomputer ini bermaksud setiap syarikat perlu mengumpul dahulu data-data penting untuk dimasukkan ke dalam sistem komputer. Data-data ini bertujuan untuk membolehkan ianya diproses dalam sistem. Syarikat juga tidak boleh bergantung sepenuhnya terhadap sistem komputer. Pengajaran yang seterusnya adalah lakukan satu langkah pada satu masa. Kita dapat lihat dari kes Craven Bookstore ini, Craven Books terus mengubah fikiran mereka mengenai sistem yang mereka mahukan. Kadang-kadang mereka mahukan satu perkara dan kadang-kadang mereka mahukan perkara yang lain. Craven Books melakukan banyak perkara dalam satu masa sehingga mereka tidak sedar di mana kesilapan yang berlaku. Dan menurut perunding mereka iaitu John Mentor, Craven Books tidak menyadari jenis sistem yang mereka perlukan sebenarnya. Oleh itu, perunding mengubah sistem mengikut spesifikasi yang Craven Books mahukan. Tapi pada akhirnya, mereka tidak gembira kerana mereka tidak benar-benar fikirkan apa yang mereka mahukan dan bagaimana mereka menginginkannya. Dan apabila perkara berlaku bukan seperti yang mereka inginkan, Craven Books meminta perunding menukar dengan cara yang lain. Dan bagi menyelesaikan masalah yang dihadapi dan terus memiliki kedudukan yang kompetitif di pasaran, perancangan strategik harus dilakukan oleh Craven Books sebelum sistem teknologi maklumat dibuat untuk mencegah masalah dan kemerosotan. Perancangan sangat penting sebelum proses perundingan supaya perniagaan dapat menetapkan objektif yang ingin dicapai apabila melaksanakan sistem baru di syarikat tersebut. Maksudnya adalah package standard kurang berisiko. Seperti yang kita tahu, Craven Books memilih gabungan dua pilihan, iaitu package standard yang diubah suai oleh perunding, dan pilihan tersebut memiliki risiko yang tinggi untuk Craven Books kerana sebenarnya Craven Books tidak memerlukan gabungan pilihan tersebut. Dalam masa yang sama, kita dapat lihat sistem yang lebih rumit akan membuatkan semakin banyak ruang untuk kesilapan berlaku dan perkara itu berisiko untuk Craven Books jika keadaan tidak berjalan seperti apa yang diharapkan, kerana pada akhirnya ia mesti menjadi tanggungjawab pelanggan iaitu Craven Books untuk mengusahakan sistem yang mereka minta.
Namun sistem yang mereka minta itu tidak berfungsi seperti apa yang mereka harapkan, kerana menurut mereka perunding tersebut tidak mengatur sistem itu dengan betul dan penjualan mereka mula menurun. Craven Books telah menghabiskan sebanyak 4 juta pounds untuk sistem tersebut. Oleh itu, Craven Books perlulah mempertimbangkan sistem yang selari dengan kaedah operasi perniagaan mereka serta berbincang dengan pasukan mereka untuk menganalisa masalah yang sedia ada bagi memudahkan pemilihan perisian tanpa mendatangkan risiko yang tinggi pada perniagaan mereka. Ajaran yang terakhir yang kita dapat lihat ialah jangan percaya kepada pembekal dan perunding. Seperti yang kita tahu, untuk membantu proses pembuatan keputusan dan mengembangkan sistem perniagaan mereka, Craven Books menggunakan perunding luar yang sangat yakin perubahan sistem itu akan memberi keuntungan kepada syarikat. Apa yang dapat kita lihat, keputusan Craven Books untuk membeli sistem dari pembekal dan cuba mendapatkan lebih banyak nasihat daripada perunding itu tidak salah. Namun kesalahan Craven Books adalah mereka terlalu bergantung kepada pembekal dan perunding dan tidak berusaha untuk mengkaji atau menilai sistem tersebut sebelum dilaksanakan. Sebab seterusnya kegagalan Craven Books adalah disebabkan perunding yang kurang memahami akan kehendak dan keperluan Craven Books. Perunding juga merancang sistem dengan keupayaan perprosesan data yang melampaui had sistem manual tradisional. Oleh itu, perisian yang dihasilkan tidak memenuhi keperluan standard Craven Books. Craven Books boleh mengambil semua pandangan dan cadangan daripada perunding, tetapi mereka harus berbincang dengan pengurus atasan dan mengambil kira semua akibat yang mungkin berlaku. Di samping itu, Craven Books harus memastikan bahawa mereka memilih perunding yang mempunyai pengetahuan yang mencukupi mengenai pelaksanaan sistem, dan yang paling penting, memahami dengan lebih jelas akan kehendak mereka, kerana memilih pembekal atau perunding perisian yang tepat adalah kunci dalam memastikan keperluan perniagaan dipenuhi. Sekian pembentangan dari kumpulan kami. Terima kasih.